Boleh ke memancing di wetland Putrajaya ni? Ikan apa yang biasanya pemancing dapat? Teknik apa yang biasa digunakan? Umpan apa yang biasa digunakan? Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Kita jumpa lagi dalam YouTube channel Rizal Joran. Terlebih dahulu aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sentiasa support channel aku. Kepada yang belum subscribe tu, aku jemput korang untuk subscribe channel aku dan jangan lupa tekan butang loceng. Okey guys, ramai yang tanya aku berkenaan dengan Pusat Rekreasi Air Putrajaya ataupun ianya lebih dikenali dengan Wetland Putrajaya di kalangan kaki pancing. Ada yang WhatsApp, ada yang PM aku, ada yang tinggalkan komen dekat page aku berkenaan dengan Wetland Putrajaya ni. Ada yang tanya, boleh ke memancing di Wetland Putrajaya ni? Ikan apa yang biasanya pemancing dapat? Teknik apa yang biasa digunakan? Umpan apa yang biasa digunakan? Okey guys, untuk pengetahuan korang, Wetland Putrajaya ni memang boleh memancing. Korang kena dapatkan permit RM20 untuk satu joran. Kemudian korang boleh guna teknik bottom ataupun korang juga boleh casting. Korang boleh land base, korang juga boleh boating. Umpan untuk teknik bottom aku dah kongsikan sebelum ni. Okey guys, untuk konten aku kali ni adalah berkenaan dengan 7 spesies ikan yang aku sendiri pernah dapat dengan teknik casting di Wetland Putrajaya. Okey guys, spesies pertama yang biasa aku dapat di Tasik Wetland Putrajaya ni dengan teknik casting adalah ikan toman. Ikan toman adalah antara spesies lah yang paling banyak lah aku pernah dapat dekat Tasik Wetland Putrajaya ni. So untuk memancing ikan toman dekat sini, korang boleh land base dan korang boleh boating. Dari segi percentage, boating lebih tinggi lah sebab korang boleh explore banyak tempat. Korang boleh pergi kat pulau, korang boleh pergi dekat dam, korang boleh pergi dekat kolong. Lepas tu korang boleh follow mama yang bawa anak. Kalau land base korang kena main dekat tepi je lah. So biasanya gewang yang biasa aku gunakan dekat sini, kalau untuk mama ni yang bawa anak, aku akan guna crank. Korang boleh tengok dekat konten aku yang sebelum ni, aku strike mama tu, aku akan gunakan crank. Kebanyakan pemancing kat sini pun guna crank. Untuk land base biasanya akan guna pencil. Kita akan guna top water lah, sebab dekat sini tepi dia cetek. Kemudian ada beberapa bahagian yang ada samai. So kalau samai ni memang tak boleh guna crank langsung, memang sangkut. So korang boleh guna jump frog, soft plastik ataupun soft rock. So ni antara gewang yang biasa digunakan. Kalau untuk boating, okey, korang boleh guna crank boleh. Korang juga boleh main sidecast. Biasanya dekat untuk teknik sidecast ni kita main dekat highway. Dia ada satu bahagian ni yang kami gelar highway. Dia antara tebing dan pulau. Dekat highway ni lah paling banyak, kalau korang tengok, paling banyak toman ni dia rise up. Ikan-ikan lain pun ada juga. So dekat sini korang boleh main sidecast. Korang boleh tunggu, kemudian dia naik baru kau cast. Okey, itu untuk toman. Okey, spesies kedua yang aku kerap dapat di Tasik Wetland Putrajaya dengan teknik casting adalah baung. So baung ni biasanya aku dapat dengan teknik boating lah. Dekat tepi-tepi ni kalau main bottom boleh, tapi untuk casting tepi agak susah. Seperti mana yang aku cakap tadi, ada satu bahagian atau satu kawasan yang kita panggil highway. Dekat sinilah biasanya kami akan casting untuk target baung. So baung ni dia memang akan makan bawah lah. Kalau korang guna top water memang dia tak ambil langsung. So korang boleh guna crank. So korang guna crank dan korang sodok dasar tu. Macam mana yang aku cakap tadi, dekat ada satu bahagian yang kita panggil highway,
dekat sini korang boleh guna crank untuk target baung. Okay guys, spesies ketiga adalah ikan tilapia. Mula-mula ramai juga yang terperanjat yang aku dapat tilapia dengan teknik casting. Sebenarnya untuk korang casting tilapia ni kena ada teknik dia. Aku dah ada share lah sebelum ni dalam konten aku sebelum ni, tips untuk casting tilapia. Okey, dekat wetland ni korang boleh casting tilapia, tapi yang penting korang kena cari sarang dia dulu. Biasanya kalau aku nak casting tilapia ni, aku akan boating sebab ada satu tempat dekat tasik ni, dia tak adalah tengah sangat tapi dia tidak berapa dalam dan dasar dia adalah pasir. So dekat sinilah biasanya akan jumpa sarang tilapia ni. So aku biasanya aku akan guna rattling. Rattling ni jenis sinking. So aku akan cast, lepas tu tarik masuk sarang dia, dia akan attack gewang ni tadi, rattling ni. Sebenarnya dia nak protect sarang dia. So masa dia attack tu, korang sembat dah sikit. Nasib lah, biasanya kena kat mulut, kadang kena dekat perut. So biasanya tilapia yang dalam sarang ni, dia garang dan saiz dia besar-besar. So ni adalah tips macam mana korang nak casting tilapia di wetland Putrajaya. Spesies keempat yang aku pernah dapat di tasik wetland Putrajaya dengan teknik casting adalah ikan haruan. Biasanya untuk ikan haruan ni dia akan main dekat tepi je, kat tempat yang ada samai. So korang boleh guna soft rock atau soft plastik. Spesies kelima yang aku pernah dapat di tasik wetland Putrajaya dengan teknik casting adalah sebarau. Sebarau ni antara spesies target kaki casting selain daripada toman. Untuk sebarau dekat sini biasanya dia akan aktif pada waktu pagi. So kalau dekat waktu pagi korang boleh land base casting sebarau dekat tepi-tepi. So biasanya untuk sebarau ni kami akan guna spoon lah. So selain tu kalau korang boating, korang boleh explore banyak tempat dan paling best kalau korang jumpa dia frenzy. Masa dia frenzy tu korang boleh cast luar frenzy tu, lepas tu korang retrieve masuk kat dalam tu. So korang punya casting kena accurate lah sebab dia frenzy dekat sini, dekat tasik ni sangat cepat. Mungkin dalam 5-6 saat saja. Kalau kau casting masa tu lah backlash ataupun gewang kau jatuh tempat lain, so percentage untuk korang strike sangat rendah. Spesies keenam yang aku pernah dapat dengan teknik casting di tasik wetland Putrajaya adalah bleeder. So bleeder ni dia akan main dekat tengah. Macam mana yang aku cakap tadi sebelum ni, dia ada highway, dia akan rise up dekat situ biasanya selepas hujan. So bleeder ni aku dapat pun sebenarnya secara tak sengaja. Aku target baung masa tu lepas hujan kan. Memang biasanya bila hujan, lepas hujan baung akan aktif lah. Masa tu aku guna crank dekat highway yang aku cakap tu. Lepas tu aku retrieve perlahan-lahan. Aku sodok dasar kan. Tiba-tiba je dia ambil. Aku ingat baung dah. Lepas tu dia meloncat. Sekali tengok bleeder. So inilah bleeder pertama yang aku pernah dapat di tasik wetland Putrajaya. Okay guys, spesies ketujuh iaitu spesies terakhir yang aku pernah landed dan yang aku pernah naikkan dengan teknik casting di tasik wetland Putrajaya adalah ikan patin. Ikan patin ni aku dapat pada tahun 2019. Ketika itu wetland Putrajaya ada package night fishing sehingga jam 10 malam. Masa tu aku casting menggunakan spoon dan secara tidak sengaja spoon aku ni dah tersangkut dekat ekor ikan patin ni. Kira fall hook lah kan. Dekat 40 minit jugalah, lebih kurang 40 minit lah aku layan ikan ni. Dan bila timbang berat dia adalah 15.37 kilo.
Dan ini adalah antara ikan patin terbesar yang pernah landed di tasik wetland Putrajaya. Okey guys, itulah dia 7 spesies ikan yang aku sendiri pernah naikkan dengan teknik casting di tasik wetland Putrajaya. So guys, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam konten-konten yang lain. Assalamualaikum.